Pengajian kat Islam ni ialah bermusafir. Bukan sahaja di dalam tetapi di luar negara. Paling tidak pun kita tahu kalau sebelum pandemik ni kita akan bermusafir ke Indonesia untuk kita punya conference dan kerjasama ataupun ke Thailand. Walaupun dua pengalaman ni juga pengalaman yang saya takkan dapat lupakan lah. Banyak sebenarnya saya belajar dengan pemusafiran ke luar negara ni, Prof. Soalan Dr. Razali, apakah tujuan sebenarnya dan matlamat yang hendak dicapai melalui program musafir ni sebenarnya, Prof? Ya, memang daripada awal musafir ini menjadi salah satu kaedah di ISTEF yang utama. Ya. 2 tahun sekali paling kurang kita pergi ke luar negara sama ada Indonesia ataupun Thailand. Ramai-ramai ya, bukan 2-3 orang tapi beramai-ramai ya. Kenapa ya? Yang pertama sekali kerana musafir ini adalah suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menyuruh kita bermusafir. Dan kalau kita lihat bagaimana Nabi Musa belajar dengan Nabi Allah Khidir ya. Dan Nabi Allah Khidir tak kata, kalau kamu nak mengajar dengan aku, nak mengaji dengan aku, main duduk sini. So tak, tapi Nabi Allah Khidir membawa Nabi Musa berjalan. Itulah dalam perjalanan Nabi Musa, Nabi Allah Khidir mendidik Nabi Musa. Misalnya bila ditebuk perahu, apa dia pengajarannya. Kemudian apabila membunuh seorang kanak-kanak, apa pengajarannya, berjalan lagi sampai kepada satu kampung, dibangunkan bangunan, tembok, apa pengajarannya. Jadi Nabi Allah Khidir mendidik Nabi Musa dengan bermusafir. Dalam musafir itu ada banyak pengajian, banyak pengajaran yang boleh didapati. Jadi dia sebenarnya surat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita baca dalam Al-Quran, kita lihat bahawa paling tidak ada 9 ayat Al-Quran. 9 ayat Al-Quran yang menyuruh manusia bermusafir. Misalnya Al-Mulk ayat 15, Muhammad ayat 10, Luqman ayat 31, Surah Yusuf ayat 109, Surah Ar-Rum ayat 9, dan juga Ar-Rum ayat 42, Surah Ali Imran ayat 137, Surah An'am ayat 69, dan juga Surah Al-An ayat 11. Itu ada 9 semua ya. Dan kalau kita tengok kepada 9 ayat ini yang Allah perintahkan kita bermusafir itu, maka boleh kita simpulkan bahawa ada 4 intipati mesej dalam ayat-ayat ini. Apa dia? Yang pertama memang suruhan bermusafir. Suruhan bermusafir sebab dalam ayat-ayat itu Allah kata berjalanlah mengata-kata curug rantau bumi ini. Allah suruh dan Allah bagi jaminan bahawa Allah jadikan bumi ini untuk mudah manusia gunakan. Itu surahan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kurniaan Allah. Allah dalam intipati itu juga Allah nak ceritakan bahawa ada kurniaan Allah bila kita bermusafir itu, Allah minta kita perhatikan kurniaan dan kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk apa? Supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah sebutkan dalam makan dan dalam bersafir itu, makanlah daripada rezeki yang Allah kurniakan. Ya Allah kurniakan. Itu kurniaan Allah, Allah nak ceritakan ya. Dalam bermusafir itu juga Allah minta supaya kita belajar dengan akibat orang yang derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebut bahawa perhatikan, Allah kata ya, bagaimana Allah menghancurkan orang-orang yang berdosa. Bagaimana Allah menghancurkan orang-orang musyrik. Bagaimana Allah menghancurkan orang-orang kafir. Bagaimana Allah menghancurkan orang-orang yang mendustakan rasul-rasul. Walaupun mereka itu semua lebih kuat, lebih berupaya untuk memakmurkan bumi. Ini orang terdahulu lah ya. Jadi Allah kata pergi tengok bekas-bekas ya kehancuran mereka itu supaya mendapat pengajaran. Begitu juga Allah sebut, Allah tak aniaya orang yang berdosa tadi. Allah tak menganiaya orang yang musyrik tadi. Allah yang tak menganiaya orang kafir dan juga orang yang mendustakan rasul-rasul ini. Sebaliknya mereka sendirilah yang menganiaya diri mereka sendiri. Itu yang ketiga. Yang keempat, dalam ayat-ayat itu, bila kita bermusafir itu ada tauhidnya. Ada tauhidnya. Dalam ayat itu disebutkan bahawa
kepada Allah lah manusia akan dibangkitkan semula nanti, insya-Allah akan dikembalikan kepada Allah. Dan Allah sebutkan bahawa negeri akhirat itu adalah lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi bila bermusafir ni, minta musafir itu ada mesej-mesej yang Allah nak buat, yang Allah nak bagi kepada kita semua itu. Sebab itu untuk Allah galakkan musafir, Allah bagi apa yang dipanggil rukhsah. Rukhsah ini keringanan. Paling tidak dalam dua ibadah asas ya. Dalam solat, bila orang bermusafir itu, Allah benarkan jamak dan qasar. Himpunkan dan rekaskan solat. Begitu juga puasa wajib, Allah benarkan untuk buka puasa itu, tetapi kena ganti kemudian lah bagi orang yang bermusafir. Berapa jauh jaraknya? Itu apa ni? Kalau ikut beberapa imam itu, dulu dia kira perjalanan unta, sekarang ini kapal terbang cepat dan sebagainya. Ada ulama mengatakan dia berdasarkan kepada susah ataupun payahnya ataupun mudahnya kita itu kan. Tetapi ada juga yang mengatakan berapa kilometer itu ya. Kita tak akan bahas di sinilah. Dan jadi rukhsah itu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dikurniakan oleh Allah untuk menggalakkan kita semua bermusafir. Tapi di istiaf ini tujuan bermusafir ini ada dua. Ada dua tujuan utama yang kita lakukan di istiaf ini, lakukan musafir di istiaf ini ya. Yang pertama kita lakukan itu kerana berdasarkan kepada Al-Quran yang saya sebutkan tadi. Artinya nak memenuhi suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita musafir, kita niat untuk penuhi suruhan Allah, insya-Allah dapat pahala. Kemudian kita nak berlatih bersyukur dengan kurniaan Allah, dengan kemurahan dan rezeki Allah. Memang pengalaman kita bila kita bermusafir, kita lihat ya, rezeki kita murah. Kadang-kadang orang yang menjadi tuan rumah bagi makan, kadang-kadang makanan yang tak apa nak sedap pun jadi sedap. Kalau pengalaman kita di Vanua kan, orang Thailand makan dengan makanan yang apa ni, yang agak berbeza daripada kita kan. Kalau kita tengok tu, ni sedap ke tidak, tapi Allah jadikan makanan itu sedap. Itu kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tak putus-putus rezeki. Ada orang ni, kawan ini jemput ke rumah, kawan ini jemput ke rumah dan sebagainya itu. Jadi kita nak berlatih bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kurniaan, dengan kemurahan dan rezeki Allah Subhanahu Wa Taala itu. Yang ketiganya, kita nak insafi dosa-dosa. Untuk mengelak dihukum sebagaimana Allah hukum orang yang berdosa, orang musyrik dan orang kafir yang terdahulu, yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Jadi kita tak mau jadi gitu, kita nak insaf tentang dosa-dosa kita ya. Saya masih ingat apabila saya berjalan dengan guru saya bermusafir. Stop dulu ni. Jangan stop ni. Kami lalu, kami naik atas satu bukit, di bawah tu laut yang besar saja. Laut yang besar lah. Dan airnya, ombaknya besar, airnya hitam. Jadi guru saya itu bertanya kepada kami semua. Dia kata, cuba lihat ombak itu apa yang tuan-tuan nampak. Kami nampaklah, nampak ombak besar Ustaz. Nampak air hitam Ustaz. Nampak ini Ustaz. Tapi dia kata, itu semua ialah zahir kita. Cuba tengok apa yang tersirat. Cuba bayangkan. Kalaulah sekiranya itu adalah merupakan api neraka seluas itu, betapa seksa kita. Itu baru laut yang gelombang, kalau kita jatuh ke sana, kita boleh bayangkan betapa seksanya kita. Apatah lagi kalau laut itu menjadi api, sebagaimana api neraka. Jadi dihubungkan dengan tauhid, dihubungkan itu. Jadi kita pun mengisafi dosa-dosa, aku ni layak ataupun tidak untuk masuk syurga. Jangan-jangan dilempar ke dalam laut ini, dan laut itu ialah lautan api. Jadi orang yang memimpin musafir itu kena sentiasa memberi pengajaran kepada anak-anak buahnya yang dipimpin itu. Ya. Kemudian selain daripada itu, kita nak kuatkan tauhid kita lah, dengan mengingati kebangkitan kita, kebangkitan kemudian, mengingati hari akhirat dan sebagainya. Sebab itu apabila kita bermusafir, kita selalu ada tazkirah. Dan tazkirah itu membawa kepada analisa kepada apa yang kita lalui dan juga perkara-perkara lain yang hubungannya dengan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tujuan yang pertama. Nak penuhi suruhan Allah sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Yang kedua ialah untuk membina para pejuang.
Kalau duduk di staff saja, duduk di rumah saja, itu tidak membina perjuangan. Walaupun bagi tazkiyah, bagi tarbiyah, tazkirah, bagi tarbiyah dan sebagainya, dia mungkin masuk dengan kanan keluar ke telinga kiri ataupun dia rasa oh ya okey itu dia dapat ilmu saja tapi tak rasa nak berjuang. Tak ya. Jadi kalau kita berjalan bermusafir ini, kita boleh bina para pejuang kita. Misalnya apa ya? Yang pertama kita bergerak secara jemaah. Bila dalam berjemaah itu ada orang yang menugaskan beli tiket kapal terbang, ada yang tugas untuk menentukan hotel, ada macam-macam. Jadi sistem penganjuran itu. Jadi bagaimana kita boleh bekerja secara teamwork. Dalam perjuangan mesti ada teamwork kan. Kemudian di samping itu kita boleh berkenalan secara lebih rapat. Kalau tak kita jumpa di staff, hai, assalamualaikum begitu saja. Jadi biasanya di staff ini bila bermusafir, kawan rapat tidak dibenarkan duduk sebilik. Datuk Azrin masih ingat kan? Jadi Datuk Azrin mesti duduk dengan orang yang Datuk Azrin belum kenal. Misalnya junior ke dan senior ke dan sebagainya. Dan situlah maka berkenalan lebih rapat. Alhamdulillah ya. Kemudian boleh memupuk rasa bersama, sense of belonging. Misalnya ada satu ketika kita nak pergi Medan, tiba-tiba salah seorang daripada kawan kita ni tidak dibenarkan untuk terbang. Atas alasan apa? Atas alasan rupanya ada rekod, dia tak bayar income tax. Jadi kita pun telefon situ, telefon sini, telefon situ, telefon sini, tak dapat juga, tak dapat clear. So kita terpaksa tinggal dia. Jadi kita bersedih bersama-sama. Kita rasa ada sense of belonging bersama itu. Jadi itu juga kita didik itulah. Dan memupuk tanggungjawab bersama. Kerana tengok tanggungjawab ni bersama ni antaranya ialah di airport lah, di airport. Di airport ni biasanya kita tugaskan seorang atau dua orang untuk menguruskan luggage. Untuk check in luggage dan sebagainya itu. Tapi selain daripada orang yang menguruskan itu, kami semua perhati, itu pensyarakat perhati. Siapa yang ringan tangan untuk bantu akad beg dan sebagainya itu ya. Jadi kita boleh tengoklah siapa yang berat tangan dengan siapa yang ringan tangan. Siapa yang ada rasa tanggungjawab bersama, siapa yang tidak ada rasa tanggungjawab bersama. Jadi kita akan didik lagi sehingga ada tanggungjawab bersama. Lepas itu boleh memantapkan silaturahim insya-Allah. Memantapkan silaturahim, membina kasih sayang bila dah rapat gitu kan, dan bermujahadah sebab dalam musafir itu banyak ujian. Kadang-kadang pengajar kata kita akan berhenti makan pukul 1 di satu tempat, tapi pukul 1 tak sampai lagi, kita dah lapar, semua dah lapar, kena mujahadah lah. Kalau kita tak mujahadah, kita marah pada pengajar ni macam mana ni, kata pukul 1 tak sampai-sampai lagi, kami dah lapar, ataupun marah kepada driver bas, kenapa bawa bas ni pelan-pelan saja, ataupun macam-macam lagi lah kita boleh salahkan orang tu, salahkan orang ni ya. Tapi dalam pengalaman kita, masing-masing tidak salah menyalahkan, tapi bermujahadah ya, melawan nafsu yang jahat itu untuk berbaik sangka dengan kawan-kawan, bersimpati dengan siapa yang diberi tanggungjawab itu, tapi tidak boleh memberi tanggungjawab kerana ada masalah-masalah yang lain, begitu kan. Dan boleh bermaafan. Saya pernah cerita bagaimana bila kita pergi ke Thailand, kita hilang 3 gadis. Kita hilang 3 gadis. Bila kita nak bertolak, tengok tidak, tiga gadis ni tak ada. Tak ada kan. Tak ada. Jadi kita pun risau juga, malamlah di Thailand. Hingga akhirnya saya diberitahu bahawa sebenarnya ada abang angkat ke dia pergi bawa untuk berjumpa dengan keluarga ke macam mana kan. Di hadnya, jadi kita dah tahu lah. Jadi kita pun berlepas juga. Lepas pergi ya. Sebab kita tahu dah nanti keluarga angkat itu akan hantar dia ke Basran nanti insya-Allah ya. Tapi 3 gadis ini dia merasa sangat bersalah. Jadi bila sampai jumpa di hadnya ini, mereka datang jumpa saya. Ada yang menangis. Belum cakap apa-apa pun dah menangis. Rasa bertanggungjawab kerana menyusahkan kawan-kawan. Tapi masa tu ketua yang menganjurkan ni, pelajar kita juga, ni orang yang garang. Jadi dia marah lah kan. Dia orang yang garang, cukup marah itu. Jadi kita bolehlah bisik-bisik kat dia, sabar. Ini Allah tentukan ya untuk uji kemarahan awak dan macam-macam lah boleh tu. Jadi gitu ya. Jadi dengan itu membina kasih sayang, bermujahadah. Dan kita solat, kita musafir, kita solat dan makan berjemaah. Dan kita melatih disiplin.
kita melatih untuk berkebajikan antara satu sama lain. Itu antara ciri-ciri yang diperlukan oleh seorang pejuang. Dan selain daripada itu juga, kita menguatkan emosi. Kita berlatih untuk kuatkan emosi, untuk tajamkan akal dan untuk memantapkan fizikal kita. Sebab bila musafir itu kadang-kadang cepat tersentuh kita. Ada kawan-kawan kita yang selama ni baik, bila bermusafir dia jumpa dengan kawan lain, dia baik dengan kawan tu, dengan kita dia dah renggang. Ataupun dia tak senyum dekat kita. Padahal dia pun tak sedar pun. Tapi kita dah emosi, itu kena lawan. Ataupun kita berjumpa dengan sesuatu peristiwa. Itu boleh menajamkan akal kita menganalisis. Ataupun kita rasa letih. Itu boleh berlatih untuk memantapkan fizikal kita. Itu juga adalah antara ciri-ciri pejuang kan. Jadi selain daripada itu, kita boleh mempelajari sama ada secara langsung ataupun tidak langsung peribadi dan perilaku pensyarah kita. Sebab pensyarah kita pun manusia. Ada yang baik, tetapi pada masa yang sama di celah-celah itu ada yang tak baik. Jadi kita ambil yang baik, kita buang yang tak baik itu, kita tak usah ikut. Gitu ya. Dan begitu juga pensyarah juga memerhatikan para pelajar. Boleh faham lagi dengan lebih dekat peribadi dan perilaku para pelajar. Dan dengan itu nanti insya-Allah bolehlah dia beri obat kepada pelajar tersebut, obat yang lebih tepat insya-Allah. Dan selain itu apabila kita bermusafir itu biasanya kita pergi kepada satu-satu masyarakat kan. Dan ketika itu kita ada peluanglah untuk berbakti kepada masyarakat insya-Allah. Jadi manfaat musafir itu sebenarnya banyak. Jadi itu sebablah kita membuat musafir. Agaknya insya-Allah selepas PKP ini dah pulih sepenuhnya, kita boleh buat lagi lah musafir insya-Allah sebab dia memang menyeronokkan dan insya-Allah boleh meninggalkan kenangan kepada kita insya-Allah. Sekian, wallahu a'lam.